Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita telah dikumpulkan bersama dalam satu majlis, walaupun kita berada di tempat yang berbeza jauh tempatnya, namun kita sebenarnya bersama dalam satu majlis ilmu. Dan Ustaz di Yaman, waktunya adalah waktu asar, lepas daripada asar. Dan Ustaz ucapkan selamat malam kepada para jemaah yang berada di negara Malaysia yang tercinta. Duduk di Yaman ini macam-macam berita dengar tentang negara kita ini. Tak habis-habis dengan masalah demi masalah, ujian demi ujian. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kena sabar, kena tabah, dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala kena memahami, apakah tujuan Allah Ta'ala mendatangkan ujian. Ustaz masih berada di Tarim lagi, pada Haji Haslin yang bertanya, Ustaz masih berada di Tarim, Yaman. Dan insya-Allah pada malam ini di negara Malaysia kita sama-sama membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan kitab Hikam ini kita telah sampai pada muka surat 99. Muka surat 99. Alhamdulillah, hari ini ada rasa sihat sikitlah daripada semalam. Dan semalam minta maaf kerana tak dapat mengadakan kuliah online. Jadi hari ini pun sepatutnya pun kena rehat juga. Tapi memikirkan para jemaah, maka tak apalah, kita cuba buat lab untuk manfaat semua. Baik. Jadi sekarang ini kita sampai pada muka surat 99. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, urudul faqati a'yadul muridina. Maksud dia, datang segala hajat itu, datang segala hajat itu, segala hari raya bagi segala orang yang murid, yakni orang murid. Apa makna datang segala hajat? Hajat bermakna di sini kehendak. Maka orang yang sakit kehendaknya sihat, orang yang miskin kehendaknya kaya, orang yang ada masalah kehendaknya diselesaikan masalah. Apabila datang sesuatu yang kita tidak ingini, sesuatu yang membawa kepada ujian sehingga orang itu datang kehendak sakit, datang kehendak dia nak sihat, jatuh miskin dia, maka datang kehendak dia nak kaya. Maka apabila seseorang itu diuji dengan sesuatu ujian, dan itu merupakan hari raya bagi orang yang murid, yakni orang muridin, ataupun orang yang salikin, yakni orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini merupakan hari raya. Apa maksud hari raya? Hari kegembiraan dengannya. Hari kegembiraan dengannya. Jadi gembira bagi orang muridin kalau ada ujian, maka merupakan satu kegembiraan baginya. Maka hari raya mengikut syariat Islam ada hari yang besar, di mana pada hari itu orang bergembira. Orang bergembira, bersukaria di atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Maka hari raya adalah hari yang kegembiraan kerana telah berjaya mengatasi keinginan nafsu. Tapi ini hanya kalangan orang awam.
Tetapi bagi orang yang muridin, orang yang telah sampai kepada, orang yang telah berjalan, orang yang mencari makrifat Allah, orang yang ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kegembiraan dia, hari raya bagi mereka adalah apabila ditimpa ujian, musibah. Apabila saja berlakunya kesempitan, apabila berlaku kesempitan ataupun berlaku kesusahan ataupun kemiskinan ataupun kesedihan, maka itu merupakan hari raya bagi mereka. Mereka lebih suka keadaan macam itu. Setengah daripada mereka itu tidak mahu keluar daripada kesusahan. Maksud tidak mahu keluar, apabila mereka itu ditimpa sakit, mereka redha dengan kesakitan. Mereka tidak meminta lagi sembuh. Biarlah Allah yang menyembuhkan dia. Serah kepada Allah. Apabila mereka susah, tidak ada harta, mereka tidak inginkan kekayaan. Kalau diberi pilihan kaya ke miskin, mereka lebih memilih miskin. Ini orang yang nak mencari makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka menahan hawa nafsu mereka kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia menahan diri daripada kehendak nafsunya. Wa innal jannata hiyal ma'wa, kerana sesungguhnya syurga itu telah disediakan kepada mereka. Maka mengikut pandangan ahli sufi, mengikut pandangan ahli tasawuf, syurga ini ada dua. Satu syurga di dunia, satu syurga di negeri akhirat. Syurga di dunia adalah seseorang itu merasa bahagia hatinya, merasa bahagia hatinya di dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini dipanggil syurga bagi orang sufi, syurga dunia. Bila mereka dapat menikmati syurga? Apabila mengingati Allah. Katanya Rasulullah, arihna bis salat. Gembirakan aku dengan sembahyang. Sembahyang itu satu kegembiraan. Berzikir itu satu kegembiraan. Baca Quran itu gembira. Duduk majlis ilmu itu satu kegembiraan. Satu nikmat. Maka ia adalah syurga di atas muka dunia bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang muridin, orang yang ingin mencapai kejayaan di sisi Allah. Yang kedua, syurga dekat negeri akhirat, yang sebagaimana kita maklum, syurga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengari oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Ma ainu ra'at wala uzunu sami'at wala khatarun fi qalbil bashar. Maknanya tidak pernah, mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan hati tidak pernah terlintas. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa kegembiraan orang yang nak dekat dengan Allah duduk pada ketika ditimpa kesusahan. Inilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kadang-kadang kita tidak sama dengan kedudukan kita orang awam. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini, bagi dia tidak mengapa. Diberi sakit pun tidak apa, diberi miskin pun tidak apa. Dia tidak heran dengan orang yang kaya, dia tidak heran dengan orang yang sehat, dia tidak heran dengan orang yang ada kedudukan, dia tidak heran dengan orang yang ada kemuliaan. Jadi dalam keadaan macam itu, orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, mereka lebih suka duduk dalam kesempitan, kesusahan, penderitaan daripada duduk di dalam kegembiraan ataupun kenikmatan, kerana bimbang, takut hatinya lupa kepada Allah. Kerana adat kebiasaan manusia ini, apabila sahaja dia diberi nikmat, kebiasaannya dia cepat lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, orang yang salikin, orang yang muridin, dia bimbang, takut dia lupa kepada Allah,
maka dia lebih memilih dalam kesempitan, kesusahan daripada kesenangan. Sehingga kan dia rasa gembira bila mendapat kesusahan. Kegembiraan itu merupakan wurudul faqad a'yadul muridin. Datangnya kesusahan itu adalah hari raya bagi orang yang muridin, bagi orang yang nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang daripada Thailand, selamat datang. Kemudian dan dikatakan bahawa yakni segala hari raya itu ibarat daripada segala waktu. Ibarat daripada segala waktu. Daripada segala waktu kembali atas manusia itu dengan kesukaan. Dan mereka itu bersalahan dalam demikian itu, maka setengah mereka itu daripada kesukaan sebab wujud baginya nafsunya dan dipolehi syahwatnya dan sampai kehendaknya, dan inilah hal segala orang awam Islam. Jadi dikatakan bahawa orang-orang muridin ni kedudukan dia berbeza dengan orang-orang yang awam. Orang-orang yang awam. Kerana sesungguhnya orang yang awam ini dia suka sesuatu yang menggembirakan dia. Maka ulama tasawuf membagikan bahawa manusia ini ada 3 golongan dalam menyingkapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 golongan. Golongan yang pertama dipanggil awamul muslimin ataupun dipanggil golongan orang awam. Ini golongan yang pertama. Dan kita banyak duduk dalam golongan ini. Golongan orang awam ni, awam muslimin ini adalah dia apabila mencapai kegembiraan, dia mencapai kegembiraan dengan apabila dia memperolehi kesukaan hawa nafsunya. Apabila dia dapat ditunaikan kehendaknya, maka dia gembira. Inilah kebanyakan manusia. Kerana sebab bahagian wujudnya nafsu dan diperolehi syahwatnya dan maknanya dan sampai kehendaknya. Ada sebab 3. Yang pertama, orang awam ini, dia ini gembira. Gembira dia ini apabila yang pertama tercapai adanya kehendak nafsunya tercapai. Kehendak nafsunya tercapai. Yang kedua, diperolehi kehendak syahwatnya. Dan yang ketiga, ditunaikan segala hajatnya. Maka inilah kebanyakan orang awam. Baik kita sakit, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi sihat, kita pun gembira dengan sihat tadi. Kita miskin, kita susah, tiba-tiba orang bagi duit banyak pada kita, jadi kita kaya, kita pun gembira. Ataupun kita ini inginkan sesuatu, mahu kereta mewah, tiba-tiba dapat kereta mewah, maka kita gembira. Sedangkan orang yang macam ini, kebanyakannya, maka kebanyakannya, bukan semuanya, kebanyakannya ini tidak memikirkan tentang makrifat kepada Allah. Kebanyakannya orang seumpama ini tidak memikirkan kedekatan dia kepada Allah. Kerana apa? Apabila sahaja dia mencapai kehendak nafsunya, apabila kehendak nafsunya tercapai, maka yang dipikirnya tentang nafsunya. Baik contohnya, ini pandangan orang sufi. Orang yang kaya, dia mari fikir kekayaannya, mari berkaya lagi, nak kaya lagi, nak kaya lagi. Maka ketika itu nafsu pun datang pada dia tanpa dia sedar. Apa nafsu datang? Tak apa, untuk kamu cukup dah, kamu kumpul kekayaan banyak lagi untuk kamu bantu orang. Maka dia pun berfikir, tak apa, aku dah kaya, aku perlukan kekayaan lagi untuk bantu orang. Niatnya nampak bagus, tetapi dia tidak sedar bahawa di situ ada tipu daya syaitan, tipu daya nafsu. Di mana tipu daya syaitan dan nafsu ini? Ini dapat dikesan melalui guru-guru musyrik. Ini dapat dikesan melalui murabbi-murabbi.
yang memahami perjalanan kehidupan orang tadi. Cukuplah seorang itu dapat merasakan apabila dia ini sudah menyibukkan diri dia daripada perkara itu, daripada menyibukkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf, kaki ustaz ni tak selesa lagi, jadi ustaz tak dapat duduk dengan baik. Masih lagi berbarut lagi, dan ustaz jadi minta maaf banyaklah. Kalau ikut adabnya tak bagus, duduk mesti ada adab. Tapi kerana keuzuran, jadi ketika mana Syekh Saleh Matran datang mengajar ustaz, dia datang ke rumah, kata, Habib, Syekh, minta maaf saya tak dapat duduk dengan baik. Dia kata, duduk ikut kamu suka. Duduk ikut kamu suka, sebab kamu sakit. Dia kata, tak apa, dia tak ada masalah. Jadi minta maaf banyaklah. Okey, baik kita itu. Kita kembali balik. Jadi dalam keadaan macam itu, ini satu tipu daya. Ini banyak berlaku pada orang-orang kaya. Minta maaf, ustaz bercakap ini dari segi kesufian. Dari segi kesufian. Kadang-kadang orang kaya itu dia fikir semakin kaya, maka nafsu dia akan datang. Tak apa, kekayaan kamu untuk orang lain, kekayaan kamu untuk orang lain, kekayaan kamu untuk orang lain. Maka dia pun memikirkan macam mana nak dapat kekayaan yang lebih besar lagi untuk membantu orang. Tetapi tanpa dia sedar, hubungan dia dengan Allah semakin jauh. Begitulah juga orang yang sihat. Apabila diberi kesihatan, lalu dia tidak menggunakan kesihatan tadi pada jalan yang baik, tidak menggunakan kesihatan pada jalan yang baik, maka dalam keadaan macam itu, akhirnya digunakan kesihatan tadi dalam keadaan lupakan kepada Allah Ta'ala. Ini kebanyakannya, tidak semua, ini kebanyakannya. Jadi ada 3 golongan. Satu dipanggil orang awam. Orang awam ini, dia ini apabila dia dapat menunaikan kehendak nafsunya, dan dia juga dapat mempenuhi keinginan syahwatnya, ataupun dapat menunaikan hajatnya. Ini bahaya kalau tidak ada guru tasawuf, kalau tidak bertemu dengan guru mursyid, nanti orang akan semakin hanyut. Baik, yang kedua dipanggil muridin ataupun salikin. Muridin salikin dia lawan pada yang tadi. Lawan tadi apa? Yakni dia gembira. Yang tadi dia gembira apabila mencapai kehendak dia. Gembira apabila mencapai kehendak, gembira apabila mempenuhi nafsunya atau syahwatnya, maka dia gembira. Yang kedua, orang muridin ataupun salikin, dia ini gembira apabila mendapat kesusahan. Gembira mendapat kesusahan, gembira mendapat kesulitan. Kenapa begitu? Kenapa mereka merasa gembira begitu? Baik, kita tengok. Setengah mereka itu daripada kesukaan dengan ketiadaan bahagian nafsunya dan ketiadaan segala kehendaknya. Setengah daripada orang ini, orang muridin, dia gembira apabila tidak ada bahagian nafsunya. Kehendak dia tak dapat, dan tidak ada segala kehendaknya. Maknanya apa yang dia inginkan tidak tercapai dan tidak dapat memenuhi nafsunya. Dia gembira apabila nafsunya tak dapat bahagian, kerana dia tahu dah nafsu ni kalau bagi bahagian jadi lalai pada Allah. Maka nafsu dia tak dapat, dia gembira. Kerana manusia sama je nafsu. Semua nak kaya, semua nak sihat, semua nak gagah, semua nak mulia, semua nak tu. Memang nafsu begitu. Tetapi setengah daripada orang, dia mengetahui tipu daya nafsu. Maka bila Allah tak bagi sesuatu pada nafsunya, dia gembira. Dan apabila saja Allah tidak memberi apa yang dia kehendaki, dia gembira. Lalu dikatakan bahawa inilah hal segala orang yang khas, orang yang tertentu, daripada segala orang yang murid, yakni daripada golongan muridin. Apa makna muridin? Asal daripada arada yuridu, yakni hendak. Orang yang hendak mencari makrifat Allah, itu dipanggil muridin. Sama juga dipanggil dengan salik. Salik daripada salaka, berjalan. Orang yang berjalan kepada Allah. Ini orang yang berjalan kepada Allah.
Kerana bahawasanya mereka memelihara hati mereka itu. Kerana apa? Kerana mereka gembira bila mereka dapat sakit. Mereka gembira bila mereka miskin. Mereka gembira bila mereka ditimpa kesusahan. Mereka gembira bila orang hina dia. Dia tak kasar. Kerana apa? Dia tak tahu di situ kekayaan nafsu, kemuliaan itu nafsu, kehebatan itu nafsu. Jadi bila Allah tak beri nafsu pada dia, dia pun kata ini jalan dia nak mendekatkan diri dengan Allah. Maka sesuatu yang tiada pada tidaknya, maka inilah golongan orang yang mungkin kerana bahawasanya yang pertama kerana dapat memelihara hati dia. Kerana dapat memelihara hatinya daripada dosa. Kita fikir cuba kita fikir cuba kita fikir, benarkah kenyataan ini? Cuba fikir. Ketika kita sakit, baik, cuba kita fikir. Ketika kita sakit, kita akan terpelihara daripada maksiat. Benar ke tidak benar kenyataan ini? Maknanya, cuba jemaah fikirkan kenyataan ini. Bukan kenyataan daripada ustaz, ini kenyataan daripada ahli sufi. Apabila kita sakit, kita terpelihara daripada maksiat. Orang yang bermaksiat dengan lidahnya, tiba dia sakit, dia tidak akan kata, tidak ada masa dia nak menyatakan buruk. Orang yang memandang keaiban orang, tengok-tengok orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni salah, tapi bila dia sakit dia tak fikir dah benda tu. Maka kesakitan sebagai contoh itu kesakitan itu sebagai contoh maknanya terhalang seseorang itu melakukan maksiat. Baik. Yang pertama dikata dapat memelihara hatinya. Dapat memelihara hatinya daripada melakukan maksiat. Dan yang kedua, dapat menyucikan segala rahsia mereka itu daripada segala kekeruhan arya. Arya ni selain daripada Allah. Dan juga asa, yakni kesan-kesan yang datang daripada kecintaan daripada dunia sebagai contoh. Maka yang kedua dapat maknanya menyucikan hati dia tadi daripada rahsia, untuk menyucikan hati sehingga dia dapat mencapai rahsia-rahsia Allah. Jadi kesan-kesan dunia pun jadi kurang sebab dia sakit. Kesan-kesan dunia pun jadi kurang. Mana? Sebab apa? Sebab dia ni dihina. Dia tak terfikir, hilang sifat takabur, dia tak ada akan rasa sombong sebab bila orang hinakan dia. Dan seumpamanya itu, maka dalam keadaan macam itu dia merasakan bahawa itu lebih baik baginya. Itu lebih baik daripada dia sihat, nanti dia lupa kepada Allah. Maka golongan kedua dia kata kesepitan, kesusahan lebih dia suka daripada kesenangan. Maka melebihkan mereka itu. Kalau diberi pilihan, mereka melebihkan dia beberapa perkara. Pakai atas kaya, mereka melebihkan pakai atas kaya. Kalau diberi pakai, dia memilih pakai. Dia memilih pakai dengan kaya. Orang yang kedua ini, orang muridin pada kekayaan. Jadi kekayaan ini bukan bermakna dia tidak bekerja. Jangan salah faham. Bukan bermakna dia tidak berusaha. Maknanya kita kena faham. Ini ditarim ramai orang yang macam ni. Ditarim. Contoh dia macam mana? Contoh dia, ada orang-orang kaya di sini. Ada orang kaya di sini. Memang dia kaya. Tetapi miskin. Dia puasa. Minta maaf putus-putus. Kalau boleh, kalau putus-putus tu tunggulah sekejap. Maksudnya dia puasa, hidup dia tidak bermewah-mewah. Dia bagi pada orang dalam diam-diam saja. Minta maaf kalau
putus-putus. Kalau putus-putus, minta tunggu insyaAllah. Internet ustaz ni lemah sikit sini, nanti kita beli internet lain besok. Fakir, antara fakir dengan kaya, dia memilih fakir. Dan yang kedua, antara hina atas mulia, dia memilih antara hina dengan mulia, dia pilih hina. Dia tak dapat kemuliaan pun tak apa. Antara sakit atas sihat, dia pilih sakit. Ketika mana dia bersakit, dia gembira. Kerana hasil bagi mereka itu, dengan demikian itu tipis hatinya, supaya hatinya nipis daripada hijab-hijab, tutupan-tutupan yang menyebabkan dia jauh dengan Allah. Maka dengan sebab itu dia memilih jalan ini. Dia lebih fikir jalan dia, susah pun tidak mengapa, miskin pun tidak mengapa, hina pun tidak mengapa. Kerana bagi dia nak mendekatkan diri kepada Allah, dan hampir kepada Tuhannya. Dan dia juga maknanya membawa kepada hampir kepada Allah. Kenapa dia gembira? Dia dalam keadaan kesusahan dia gembira kerana ketika dia susah ini hampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melihat bagi Tuhan mereka itu di dalam hal ketiadaan bahagian mereka itu, maka manakala bertambah-tambah mereka itu fakir dan bala, maka bertambah-tambah hampir mereka kepada Tuhan mereka. Dia bimbang takut dengan apa yang ada, kekayaan sebagai contoh, dia semakin jauh, tak ada bahagian dia dengan Allah. Maka bila Allah Ta'ala timpa dia kesusahan, kesekan itu semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini golongan yang kedua, golongan yang gembira apabila mendapat kesusahan. Maka Ustaz nak tanya, orang kita ni golongan pertama ke golongan kedua? Golongan pertama, golongan mendapat hajat, ditunaikan hajat gembira, dapat nikmat gembira, dapat musibah bersedih. Ini golongan pertama. Golongan kedua, dapat musibah gembira, dapat nikmat susah hati. Tidak. Kita ni golongan mana? Adakah golongan pertama atau golongan yang kedua? Golongan pertama dipanggil awamul muslimin. Golongan kedua dipanggil muridin au salikin. Dan golongan yang ketiga dipanggil golongan ataupun arifin, orang arif billah. Dan golongan ketiga adalah golongan yang arif billah. Apa makna orang arif billah? Orang yang telah mengenal Allah, yang telah sampai pada Allah. Orang yang ketiga ini macam mana pula sifatnya? Orang yang ketiga sifat dia orang yang ketiga sifat dia gembira mengikut apa yang Allah letakkan pada dia. Ketika mana Allah Ta'ala bagi kaya, dia gembira. Allah Ta'ala bagi miskin, dia gembira. Allah Ta'ala bagi sihat, bagi dia sakit, senang, susah, hina, mulia, sama saja. Tidak ada kesan apa-apa. Ini golongan orang yang wasilin, orang yang sudah sampai Allah Ta'ala. Kata Abu Ishaq, minta maaf banyak-banyak, ada putus-putus sikit. InsyaAllah mungkin besok kita akan cuba cari jalan supaya tidak terganggu pengajian kita. Terima kasih. Baik, kita sambung sikit lagi. Kata Abu Ishaq radhiyallahu anhu, barang siapa berkehendak bahawa sampai kepada kemuliaan pada sekalian mulia, hendaklah memilih yang akan 7 atas 7. Siapa yang nak dapat 7 di atas 7? Bahawasanya segala orang soleh itu memilih mereka itu akan dia hingga sampai mereka itu di atas segala kebajikan. Orang soleh dia pilih 7 perkara ini daripada 7. Iaitu yang pertama, dia memilih kaya dengan fakir, maka dia memilih fakir. Ya Allah, tak maaf banyak-banyak tapi kita sambung sikit lagi. Yang pertama, memilih fakir daripada kaya. Yang kedua memilih ia lapar atas kenyang, dia memilih lapar. Dan yang ketiga, memilih rendah atas tinggi. Duduk dalam keadaan rendah ke tinggi, maka dia memilih rendah.
Sini ada ulama-ulama dan para habaib. Kalau dia ni alim tetapi dia sama-sama dengan orang, tidak mau duduk tempat tinggi, tidak mau kemuliaan, dan memilih hina daripada mulia. Dia tidak memilih kemuliaan, dia tidak pilih, dan dia memilih tawaduk. Tawaduk yang kelima, memilih tawaduk daripada takabur, daripada menyombongkan diri. Dan yang keenam, memilih susah daripada suka, yakni dari. Dan yang ketujuh, memilih mati atas hidup, yakni memilih mati atas hidup. Apa makna memilih mati atas hidup? Maknanya kalau diberi pilihan mati dengan hidup, maka nak matilah. Ini banyak berlaku pada para sahabat. Mereka lebih memilih jihad fisabilillah, cintakan kepada kematian. Mereka ini sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Maka bahawasanya dikata orang bagi Rabi' ibn Khaisam rahimahullah ta'ala, harga gandum, gandum mahal, lain kurang comel tu daripada ustaz tu rasanya, daripada ustaz. Mungkin ustaz punya kredit internet nak habis dah, insyaAllah lah nanti. Tak apa, teruskan perjalanan ilmu kita. Maka katanya Rabi', orang berkata pada telah mahal gandum mahal, dia kata. Maka katanya kami terlebih mudah atas Allah Ta'ala daripada memberi lapar ia akan kami. Bagi kami mudah, bagi kami lebih suka Allah memberi lapar bagi kami supaya mudah kami sampai pada Allah. Kami lebih suka lapar daripada kenyang. Bila orang kata gandum mahal sekarang ni, dia kata kami lebih suka begitu. Kerana apa? Kerana kami akan lapar, maka dengan lapar itu mendekatkan kami dengan Allah, mudah kami mendekatkan diri dengan Allah. Dan setengah daripada khabar bahawasanya Nabi SAW tak kala didatangkan atasnya terbuka segala pintu bumi, ketika mana Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril beritahu pada seandainya, malaikat Jibril kata kepada Rasulullah, seandainya bukit tu kamu ingin jadi emas, nescaya akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu bukit itu menjadi emas. Lalulah sabdanya, jangan, dia kata, wahai Tuhanku, lapar aku sehari dan kenyang aku sehari, aku lebih memilih lapar sehari, kenyang satu hari. Maka apabila lapar aku, nescaya aku tawaduk, tadarruk kepada Allah, kepadamu. Kalau aku lapar, maka aku akan tunduk kepadamu, ya Allah, katanya. Dan sehari dan apabila aku kenyang, maka aku akan memuji padamu. Satu hari aku ni tunduk padamu, satu hari aku puji padamu. Maka nescaya aku memuji akan dikau, dan syukur aku akan dikau. Dan dengan aku kenyang, aku puji kamu, aku syukur kamu. Maka Rasulullah memilih satu hari kenyang, satu hari lapar. Baik, mengenai perkara ini, kesimpulannya ada tiga golongan. Satu, awam muslimin, ini kebanyakan kita. Yang kedua, salikin atau muridin. Dan yang ketiga, orang wasilin ataupun arifin. Maka kata ulama, ketiga-tiga itu tidak menjadi masalah. Tidak salah ketiga-tiga itu, selagi mana meniati Allah. Hanya orang awam ini ingatan dia pada Allah agak kurang. Apa buktinya? Kerana Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada kamu afiat. Maka Nabi tak minta sakit, Nabi minta sihat. Jadi kita antara sakit dengan sihat, nak sihat. Maka tidak ada masalah selagi mana kita cuba mendekatkan diri pada Allah dengan sihat tadi. Begitu juga dengan kaya, selagi mana kita boleh gunakan harta pada tolong orang dengan ikhlas. Jangan tolong orang untuk mencari nama ataupun untuk mencari kedudukan. Dan yang kedua, orang muridin. Orang muridin juga, ini juga bagus. Ini lebih dekat lagi kepada Allah. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah Tuhanku, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin. Maka doa ini untuk orang muridin, orang yang telah berjalan kepada Allah. Adapun golongan yang ketiga, arifin. Golongan yang ketiga, arifin ini lagi baik. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka khairan kullahu.
Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu baik segalanya. Semuanya baik. Sakit pun baik,